bagaimanakah cara untuk orang Kelantan ataupun orang penutur dialek Kelantan dengan orang yang bukan penutur dialek Kelantan untuk membaca kuliah almarhum Tuan Guru. Baik, kita lihat. Sebagai contoh, tafsir surah Al-Fatihah halaman 39. Bagi orang Kelantan ataupun orang yang penutur dialek Kelantan, yang memang memahami dialek Kelantan, apabila membaca tafsir Tok Guru, ada perkataan-perkataan yang memang kami kekalkan perkataan asalnya daripada dialek Kelantan dan kami letakkan maknanya dalam kurungan. Jadi, sebagai orang yang memahami dialek Kelantan, tuan-tuan tidak perlu membaca yang dalam kurungan tu, yang kami terletak maksud. Memandangkan maksud itu bukanlah maksud yang betul-betul tepat dengan perkataan asal Kelantan itu. Jadi tuan-tuan terus baca pada perkataan Kelantan itu terus. Sebagai contoh di sini saya baca kepada siapa sahaja pun di atas dunia ini Tuhan beri sedikit kuasa, kuasa kecek, kuasa berjalan, kuasa jamuh, kuasa menelan, kuasa bangun dan kuasa duduk. Jadi sebagai orang yang penutur dialek Kelantan, terus baca tanpa membaca dalam kurungan, perkataan dalam kurungan itu. Maka flow ataupun aliran pembacaan kita tu lebih jelas dan lebih autentik. Seterusnya, bagi penutur yang bukan dialek Kelantan, yang tak faham perkataan Kelantan dan sebagainya, apabila tuan-tuan membaca buku tafsir Tok Guru, tuan-tuan kena abaikan perkataan yang dalam dialek Kelantan itu, supaya aliran atau flow pembacaan tuan-tuan dapat difahami dengan jelas. Sebagai contoh, saya bacakan. Kepada siapa sahaja pun di atas dunia ini Tuhan beri sedikit kuasa, kuasa bercakap, kuasa berjalan, kuasa menyentuh, kuasa menelan, kuasa bangun dan kuasa duduk. Tuhan beri belaka. Nampak? Jadi tidak ada perkataan kecek, tidak ada perkataan jamuh seperti mana yang saya telah baca untuk dalam bentuk untuk penutur dialek Kelantan tadi. Maka cara pembacaannya lebih jelas, lebih difahami. Tak perlu kita nak berusaha nak sebut perkataan Kelantan sedangkan kita bukan daripada orang yang faham perkataan Kelantan. Memandangkan perkataan Kelantan ni ejaan dan sebutan tu agak berbeza. Memandangkan ejaan tu ada huruf i ke atau i ke kita tak tahu kan. Macam kecek ataupun kecek, orang tak tahu kita sebut je kan, tak boleh. Maka menjadi mengganggu cara pembacaan tafsir almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. InsyaAllah masa akan datang saya akan terangkan beberapa perkataan Kelantan supaya tuan-tuan dapat memahami lebih jelas apa sebenarnya maksud Tuan Guru apabila menyebut kalimah-kalimah berkenaan.